murid-murid, hari ini kita akan belajar anu dalam tambah dan anu dalam tolak. Apa itu anu? Anu ialah kuantiti yang belum ditentukan nilainya. Anu biasanya ialah suatu kuantiti yang boleh disukat atau dibilang. Anu biasanya diwakili oleh simbol bergambar atau huruf abjad yang sesuai. Okey, baiklah, hari ini cikgu akan menunjukkan contoh macam mana untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan anu dalam penambahan. Okey, baiklah, soalan yang diberi adalah ini contoh soalan 32 tambah A bersamaan dengan 84. Okey, untuk anu adalah A. Kita perlu cari nilai A. Berapa A sebenarnya? Okey, untuk mencari nilai A, awak perlu tahu apa operasi yang sesuai. Okey, operasi tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey, untuk memudahkan lagi, cikgu suka menggunakan andaian. Okey, untuk andaian, cikgu gunakan nilai yang lebih kecil. Okay, untuk nilai. Okey, untuk nilai contoh andaian yang saya bagi adalah Okey, contoh andaian lain yang saya bagi ialah 4 4 tambah A bersamaan dengan 7. Okey. So awak akan boleh agakkan 4 tambah A bersamaan dengan 7. Mesti awak boleh agak A ni berapa? Awak rasanya berapa? A ni ialah 3. Okey, so kat sini kita boleh andaikan. So kita akan dapat A ni adalah 3. Okey, so operasi dia 4 tambah 3 bersamaan dengan 7. Okey, persoalannya, operasi apa yang digunakan, yang kita gunakan daripada 4 dan 7 untuk mendapatkan 3? Okey, operasi apa? Okey, operasi apa yang kita guna daripada nombor 4 dan 7? Operasi apa yang perlu diguna untuk 4 dan 7 bagi mendapatkan 3? Operasi apa? Operasi tolak. Betul, 7 tolak 4 hasilnya adalah 3. So kita pun buat 7 tolak 4 hasilnya 3. Maafkan saya guna cara lain. Okey, kita letak 3 di tepi lah. So kita letak, okey, 3. Okey, 7 tolak 4 hasilnya 3. Alright, so untuk soalan ni kita letakkan nilai dia, iaitu 7 adalah 84. 84 tolak 4, nilai dia sebenarnya adalah 32 kan? Okey, tolak 32 hasilnya berapa? So 84 tolak 32, awak akan dapat hasilnya 52. So nilai A bagi soalan kita tadi adalah 52. 52. Okey, cikgu akan bagi contoh yang lain.
Taklah, cikgu bagi contoh yang lain. Contoh yang lain ialah yang melibatkan, okey, kita tengok contoh dalam buku teks. Semalam saya membaca 9 halaman buku cerita ini. Hari ini saya baca sebilangan halaman lagi. Saya sudah baca 20 halaman semuanya. Sebilangan halaman yang kamu baca hari ini tersebut sebagai anu. Okey, ayat matematik dia yang kita dapat. 9 tambah sebilangan halaman jadi 20. So, kita akan dapat 9 ditambah dengan bintang. Okey, anu tu kita gantungkan dengan bintang. Hasilnya adalah 20. Okey, macam mana kita nak dapat anu? Okey, bintang ni. Macam mana kita nak dapat nilai bintang ni? So, kita guna kaedah yang tadilah yang saya tunjukkan tadi. Okey. 9 tambah, okey, untuk bintang tu kita tukar A bersamaan dengan 20. Okey. Kita guna kaedah tadi, iaitu sebenarnya kalau murid dah tahu macam mana kaedah dia, murid terus simplify, dia akan nampak 20 perlu tolak dengan 9. Cuma saya akan tunjuk step by step. Okey, kita andaikan nombor nilai yang lebih kecil supaya awak boleh delete lah. Okey, saya gunakan nilai 3. Okey, saya gunakan nilai 3 tambah 3 tambah A, hasilnya adalah 5. Okey, so awak boleh tahu tak berapa agak-agak A ni? Okey, so awak untuk nilai kecil ni awak akan senang dapatkan, iaitu 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Operasi apa yang melibatkan 5 dan 3 untuk mendapatkan 2? Betul, operasi tolak, iaitu 5 tolak 3 hasilnya adalah 2. Okey, so kita nak tahu macam mana dia dapat 2 ni, itu 5 tolak 3. Okey, apa cara seterusnya? Kita gantikan 5 dan 3 ni dengan nilai asal kita tadi. Okey, iaitu 20. 5 adalah 20 ditolak dengan 9, hasilnya adalah berapa? Kita akan tolak macam biasalah. 20 tolak 9. Okey, pinjam. Ini akan jadi 10. 10 tolak 9, 1. So, kita akan dapat jawapannya adalah 11. Okey, boleh? Kita teruskan lagi untuk soalan yang seterusnya. Contoh soalan seterusnya. Bilangan kek di dalam kotak terbuka tidak diketahui. Okey. Bilangan kek di dalam kotak tertutup ialah 70 biji. Jumlah kek ialah 150 biji. Kuantiti kek yang tidak diketahui adalah anu. Okey. So, bilangan kek daripada kotak terbuka ni yang kita tak tahu. So, dia bagi kat sini, dia anggarkan bintang. Bintang tambah 70 bersamaan dengan 150. So, bintang tu kita boleh tukar dengan A tambah 70. Hasilnya ialah
150. Okey, sama juga kita guna kaedah yang tadi, iaitu A, kita gunakan nombor yang lebih kecil, iaitu A tambah 2 hasilnya 5. Okey, baiklah. So awak boleh agakkan A ni berapa? Berapa tambah 2 hasilnya 5? Betul. 3 tambah 2 hasilnya 5. Okey, operasi apa yang kita perlu gunakan daripada 2 dan 5 ni untuk mendapatkan 3? Operasi apa? Betul, tolak, iaitu 5 perlu ditolak dengan 2 untuk mendapatkan 3, iaitu A tadi. Okey, so kita dah boleh gantikan 5 dan 3 dengan nilai asal yang kita wakilkan tadi, yang kita andaikan tadi. Iaitu 5 adalah 150 ditolak dengan 2, iaitu 70. Hasilnya adalah A. So, maaf saya 150. Okey, so 150 ditolakkan dengan 70, hasilnya akan dapat sifar, tolak sifar. Okey, 5 tolak 7 tak boleh, kita pinjam 15 tolak 7, 8. So, kita akan dapat nilai A ni adalah 80. Okey, boleh. Kita teruskan lagi untuk contoh yang seterusnya. Sebanyak 382 orang murid lelaki dan perempuan mengambil bahagian dalam senarobik 1 Malaysia. Apakah anu bagi ayat di atas? Tulis ayat matematik. Ya. Anu ialah bilangan murid lelaki dan bilangan murid perempuan. So kita boleh nilaikan anu tu sebab murid lelaki tambah murid perempuan, hasilnya 382. Okey. Jadi dia hanya tanya anunya sahaja. Dia hanya tanya ayat matematik sahaja untuk soalan dia. Okey. So itu sahaja. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya yang melibatkan anu. Okey. 4,765 ditolak dengan apa? Hasilnya 2,432. Okey, untuk nilai yang ini, ini nilai yang perlu kita cari. Okey. 5 ditolak dengan berapa? Hasilnya 2. Okey, kita akan mulakan dari sah. 5 ditolak dengan berapa? Hasilnya 2. Okey, 5 ditolak dengan 3. Okey, untuk nilai puluh, 6 ditolak dengan berapa? Hasilnya 3. Betul, 6 ditolak dengan 3, hasilnya 3. Bagi nilai peratus, 7 ditolak dengan 3, hasilnya 4. So, 7 ditolak dengan 3, hasilnya 4. Begitu juga nilai ribu. Okey, yang ini melibatkan soalan tolak yang tidak melibatkan pengumpulan semula. So, agak senanglah. Okey, sekiranya melibatkan soalan yang pengumpulan semula, okey, mungkin murid berasa lebih mencabar soalannya. Okey, so saya tunjuk soalan lain. Okey, soalannya ialah 7,984 ditolakkan dengan berapa? Hasilnya ialah, okey, adakah murid-murid dapat teka apa nilai di bawah ini? Okey, jom kita sama-sama buat. 4 ditolak dengan berapa? Hasilnya sifar. 4 ditolak dengan berapa? Hasilnya sifar. Betul, 4 ditolak dengan 4, hasilnya kita akan dapat sifar. 8 perlu ditolak dengan berapa? Hasilnya 2. Betul, 8 ditolak dengan 6, hasilnya 2. 9 ditolak dengan berapa? Hasilnya 4.
Ya, 9 ditolak dengan 5, hasilnya 4. Begitu juga untuk nilai ribu, 7 ditolak dengan berapa hasilnya 5? 7 ditolak dengan 2, hasilnya 5. So, kita sudah dapat nilai yang dicari, iaitu 2564. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Nilai apa ditolak dengan 6014, hasilnya 3573. Kita tengok cara di sini ialah nilai atas nilai atas tiada yang perlu kita cari, ditolakkan dengan nilai 6014 dan hasilnya 3573. Okey, perlu ingat yang ini ya. Okey, untuk nilai yang atas ni, berapa ditolak dengan 4 hasilnya 3? Berapa ditolak dengan 4 hasilnya 3? Macam mana kita nak cari yang atas ni? Kita hanya perlu tambah nilai yang bawah dan nilai yang bawah. 4 ditambah dengan 3 hasilnya 7. Apabila kita letak 7 di sini, kita cuba 7 tolak 4, adakah hasilnya 3? Betul, hasilnya 3. Sama juga yang ini, 1 ditambah dengan 7, kita dapat 8. 8 ditolak dengan 1, 7. Sifar ditambah dengan 5, hasilnya 5. Okey, bila yang atas ni kita letak 5. 5 ditolak dengan sifar, hasilnya 5. Begitu juga untuk nilai ribu. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, okey, 6014 ditambah dengan 3573. Kerana kita tahu yang depan ni adalah hasil tambah 6014 dan juga 3573. So, apabila ditambah, kita akan dapat nilai 9587. Okey, cara yang kedua juga boleh digunakan, iaitu guna cara tambah. Okey, kenapa kita perlu tambah? Okey, cikgu tunjukkan cara yang kita menganggarkan. Okey, seperti yang saya tunjuk sebelum ini. Kita cuba buat anggaran. Okey, untuk nilai ni kita cuba buat anggaran. Yang ini adalah A. Yang ini adalah ditolak dengan 2, hasilnya 5. Okey, untuk A, okey, kita anggarkan A, yang ni A, yang ni 2 dan yang ni 5. A ditolak dengan 2, hasilnya 5. Macam mana kita nak dapat nilai A? A tolak berapa? Hasilnya 5. Oh, semestinya A itu adalah ni hasil tambah daripada 2 dan 5, iaitu 7 tolak 2, hasilnya 5. 7 tolak 2, hasilnya 5. Okey, apa anak-anak, macam mana kita boleh dapat nilai 7? Iaitu kita tambahkan 2 tambah 5, hasilnya 7. 2, kita sudah tambah dengan 5, hasilnya 7. Samalah kaedah yang kita buat untuk kaedah yang kedua, iaitu 2, okay, nilai ni yang nilai 2, ditambahkan dengan nilai 5, kita akan dapat hasilnya, iaitu nilai A di sini. Okey, cikgu harap murid-murid dapat memahami. Saya akan bagi satu contoh yang lain. Kita guna kaedah yang sama macam cikgu buat andaian tadi. Kita andaikan dekat sini ialah A. Cikgu suka guna A. Okey, kita guna A kat sini. A ditolak dengan, kita andaikan dekat sini adalah 2, hasilnya 5. Kita guna A, 2 dan 5 je. Okey, so kita boleh angkat dekat sini. Berapa? Betul. Nilainya adalah 7. 7 ditolak dengan 2, hasilnya 5. So, macam mana murid-murid dapat nilai 7 ni? Kerana 2 ditambah dengan 5. So, 2 ditambah dengan 5, hasilnya 7. Okey, setelah itu kita gantikan nilai yang telah kita dapat ini dengan nilai di atas, iaitu nilai A ni adalah yang perlu dicari,
nilai 2 ni adalah 2,134 dan nilai 5 ini adalah 4,500. So, kita letakkan nilai 2,134 ditambah dengan 4,500 dan hasilnya kita akan dapat anu yang dicari. Tu 2,300. Akan saya 2,134 ditambah dengan 4,500. Hasilnya ialah dari belakang ya, dari sum. 4 tambah sifar 4, 3 tambah sifar 3, 5 tambah 1 6, 4 tambah 2 6. So kita akan dapat hasilnya 6,634. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini.